Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Al-Ustadz Agus Nur Qawim, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Rasam Usmani. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syahril Al-Fikri. Saya dari kelas Tarbiyah B, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini izinkan saya kepada Bapak dosen ingin memenuhi tugas UAS yang telah Ustadz berikan kepada saya, yaitu untuk menjelaskan salah satu tema, salah satu pembahasan dari buku yang telah Ustadz berikan kepada saya, yaitu buku ajar Rasam Usmani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin membahas tentang salah satu bab yang ada di buku ajar Rasam Usmani, yaitu tentang ziyadah huruf atau menambahkan huruf. Pembahasan ziyadah huruf dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ziyadah alif, ziyadah ya, dan ziyadah waw. Pada bagian pertama itu saya akan menjelaskan tentang ziyadatul alif atau ziyadah alif, tambahan alif. Pada bagian ziyadah alif ini atau penambahan alif ini ada beberapa materi pokok, masalah pokok bahasan, yaitu ada 4. Yakninya yang pertama ialah ziyadah alif atau menambahkan alif sesudah waw jamak atau yang menyerupainya. Yang kedua itu ialah ziyadah alif sesudah waw mufrad. Yang ketiga ialah ziyadah alif yang tidak terletak sesudah waw jamak ataupun waw mufrad. Dan yang terakhir itu ialah ziyadah alif sesudah lafaz lu'lu'a, lu'lu. Baik, saya akan membahas yang pertama itu ialah ziyadah alif sesudah waw jamak atau yang menyerupainya. Yang pertama, seperti kalimat wala tufsidu, kafaru, aminu, dan yang semisal. Fas'au, ishtarau, dan yang semisal. Oleh para ulama perawi Rasam Usmani atau syuyukhin naql, diberi ziyadah alif secara ittifaq. Apa sih yang dimaksud dengan ittifaq? Ittifaq itu ialah rasam atau tulisan sebuah lafaz pada seluruh mushaf Usmani tertulis sama. Kemudian sesudah waw jamak dalam setiap fi'il yang terletak di akhir kalimah, yang di akhir kalimah, baik sebelumnya berupa harokat dhammah atau harokat fathah. Yang kedua itu ialah kalimat basitu aydihim, basitu aydihim, nakisu ru'usihim, ulul arham, dan yang semisal. Secara ittifaq, para ulama Rasam Usmani diberi ziyadah alif sesudah waw, yaitu setiap sesudah waw yang serupa waw jamak dan berada di akhir kalimah. Yang ketiga itu ialah pembahasan tentang ziyadah alif sesudah waw mufrad. Dibagi beberapa pembahasan. Yang pertama itu ialah ushku bathi. Contoh dalam kalimat ushku bathi, lan nada'wa nabluwa akhbarakum ma tatlu, dan yang semisal. Seluruh ulama Rasam Usmani secara ittifaq memberi ziyadah alif, yaitu setiap sesudah waw fi'il mufrad yang terletak di akhir kalimah, kecuali pada kalimat ya'fuwa, ya'fuwa yang terletak sesudah an, yakni ay ya'fuwa anhum di surah An-Nisa ayat 99. Kemudian yang kedua, pada kalimat zu, rasam lafaz ini dimanapun berada dalam Al-Quran secara ittifaq tidak ada ziyadah alif sesudah waw. Misalnya
innallaha ladzu fadlin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ialah ziyadah alif yang tidak terletak sesudah waw jamak atau waw mufrad. Ziyadah alif secara ittifaq. Menurut para ulama Rasam Usmani, secara ittifaq pada kalimat mi'atain atau mi'ah, secara ittifaq rasamnya ada ziyadah alif di antara mim dan hamzah. Yang kedua itu ialah li'adbuhanna dalam surah An-Naml ayat 21. Secara ittifaq ada ziyadah alif sesudah lam alif. Dan lain-lain sebagainya, seperti lakinna li syai'in, itu dalam secara ittifaq ada ziyadah alif sebelum nun, li syai'in ziyadah alif antara shin dan ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ialah ziyadah alif sesudah lafaz lu'a. Terbagi beberapa pembahasan. Yang pertama itu ialah yang beri'rab nasab. Maksud dari beri'rab nasab di sini ialah rasamnya ada ziyadah alif sesudah waw yang kedua, lafaz lu'an. Yang beri'rab nasab tersebut di dalam Al-Quran terdapat di 3 tempat. Ingat yang di 3 tempat, yaitu di surah Al-Hajj ayat 23, surah Fatir ayat 33, dan surah Ad-Dahr ayat 19. Kemudian yang kedua, ziyadah alif sesudah kalimah lu'in yang beri'rab rafa atau jar. Yang pertama tadi beri'rab nasab, yang kedua itu ialah beri'rab rafa atau jar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Amr Ad-Dani bahwa padanya terdapat ikhtilaf tentang rasamnya. Sedangkan Mushaf Usmani tertulis ada ziyadah alif sesudah waw yang kedua, yakni lu'lu'an, dan sebagian yang lain tertulis tanpa ziyadah alif sesudahnya, yakni lu'lu'in. Itulah beberapa pembahasan tentang ziyadatul alif ataupun penambahan alif. Bagian yang kedua itu ialah ziyadatul ya atau penambahan huruf ya. Kalimah-kalimah yang diberi ziyadah ya ada 3 macam, yaitu yang pertama itu ialah sebelum ya zaidah, hamzah yang berharokat kasrah dan tidak didahului alif. Yang kedua itu ialah sebelum ya zaidah, hamzah yang berharokat kasrah dan didahului alif. Dan yang ketiga itu ialah sebelum ya zaidah bukan berupa hamzah yang berharokat kasrah ataupun didahului alif. Baik, pembahasan yang pertama itu ialah sebelum ya zaidah, hamzah yang berharokat kasrah dan tidak didahului alif. Para ulama Rasam Usmani secara ittifaq memberi ziyadah ya pada 3 tempat, pada 3 kalimah. Yang pertama itu ialah nabai yang terletak sesudah min nabain, khusus di surah Al-An'am ayat 34. Selain dari itu, walaupun terletak sesudah min seperti pada surah Al-Qasas ayat 3, atau tidak didahului oleh min seperti dalam surah Al-An'am likulli nabain, tidak ada ziyadahnya. Kemudian yang kedua itu ialah afain. Kalimat afain di dalam Al-Quran itu terletak di 2 tempat, yaitu di surah Al-Imran ayat 144, afaim mata au qutilat, dan surah Al-Anbiya ayat 34, afaim mitta. Yang ketiga itu ialah kalimat malain yang beri'rab jar dan mudhaf kepada dhamir dimanapun berada dalam Al-Quran. Misalnya wa malaihi, surah Yunus ayat 75, atau wa malaihim surah Yunus ayat 83. Apabila beri'rab nasab, semisal wa mala'ahu zinatahu pada surah Yunus, atau tidak mudhaf kepada dhamir seperti ilal mala'il a'la pada surah Saffat, maka tidak ada ziyadah ya. Kemudian pembahasan yang kedua itu ialah sebelum ya zaidah, hamzah berharokat kasrah dan didahului alif. Kalau yang pertama tadi
hamzah yang berharokat kasrah dan tidak didahului alif. Yang sekarang ini didahului oleh alif. Yang berharokat kasrah dan didahului oleh alif. Para ulama Rasam Usmani secara ittifaq itu membagi 5 kalimah. Yang pertama itu ialah kalimah tilqai yang terletak sesudah kalimat min tilqai. Apabila tidak terletak sesudah min atau beri'rab nasab, misalnya tilqai ashabin nar, maka tidak ada ziyadah ya. Kemudian kalimah yang kedua itu ialah itai yang terletak sesudah dzil qurba. Dalam kalimat wa itai dzil qurba, apabila tidak terletak sesudahnya, misalnya wa itaiz zakah, mansub atau majrur, maka tidak ada ziyadah ya. Kalimah yang ketiga itu ialah warai yang terletak sesudah au min dan hanya terdapat di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Au min warai hijab. Apabila terletak di selain surah Asy-Syura, misalnya wa kana waraahum surah Al-Kahfi ayat 79, atau wa min warai ishaq di dalam surah Hud ayat 71, maka tidak ada ziyadah ya. Yang keempat, kalimah anai yang terletak sesudah min, yakni yang terletak di surah Thaha ayat 130. Apabila tidak terletak sesudah min, misalnya ana al-laili wa hum yasjudun, maka tidak ada ziyadah ya. Dan yang kelima itu ialah liqai yang terdapat di surah Ar-Rum ayat 8 dan 16. Ziyadah ya pada lafaz liqai yang di surah Ar-Rum tersebut adalah menurut Imam Al-Ghazi bin Qais. Apabila berada pada selain surah Ar-Rum tersebut, misalnya qad khasiral ladzina kafaru kadzabu bi liqa'illah, maka tidak ada ziyadah ya. Kemudian pembahasan yang terakhir itu sebelum ya zaidah, hamzah yang berharokat kasrah ataupun didahului alif. Jadi sebelum ya ziyadah, hamzah yang berharokat kasrah ataupun didahului alif. Para ulama Rasam Usmani secara ittifaq itu membahas beberapa kalimat. Yang pertama itu ialah biayyikum. Itu hanya terdapat di surah Al-Qalam ayat 6, yaitu biayyikumul maftun. Selain itu seperti ayyukum yang terdapat di dalam surah Al-Mulk ayat 2, ayyukum ahsanu amala, tanpa tidak ada ziyadah ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir itu ialah bagian ketiga itu ziyadah waw atau penambahan huruf waw. Jadi secara ittifaq ziyadah waw ini para ulama Rasam Usmani membagi di 4 kalimat. Yang pertama itu ialah uli, dimanapun berada dalam Al-Quran, misalnya ya ulil albab. Yang kedua ulu, dimanapun saja di dalam Al-Quran, misalnya wa ulul arham. Yang ketiga itu kalimat ulatu, sebagaimana terdapat pada wa ulatul ahmal. Yang keempat itu ialah kalimat ulai, baik yang disambung dengan kitab mufrad seperti ulaika, kitab jamak seperti ulaikum, maupun yang berdiri sendiri seperti ulai. Mungkin ini saja pembahasan tentang ziyadatul huruf yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagai tanda untuk memenuhi tugas UAS yang telah Bapak dosen berikan kepada saya. Mohon diberi kritik maupun sarannya untuk tugas yang telah saya berikan ini. Sekiranya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen, mohon diberi kritik maupun sarannya yang baik terhadap tugas yang telah saya sampaikan ini. Baiklah,
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.